ni, aluminium alloy ni korang kena tentukan predetermine dekat komponen dengan density ni lah 0.0027 gram per millimeter cube. Yang dia punya ketumpatan ni sekali Nanti sebab apa? Kalau kamu tak tentukan material ni, tak specifykan material ni pada lukisan kamu tu, pada drawing kamu tu, at the end nanti korang tak dapat nanti ni. Bila evaluate ni tak dapat mass GSIM yang kita nak tentukan ni. Nanti tak dapat tepat ataupun tak dapat dia ada tolerance lah kan. Tak dapat lebih kurang 841 gram ni. That's why kamu kena tentukan, kena specifykan part yang kamu lukis tu adalah aluminium alloy untuk ketiga-tiga komponen ini, sama ada adjusting pin, yoke dan juga base. Setting dia sebagai aluminium alloy 106 1060. Right. Macam mana? Macam mana? Saya tunjukkan satu lah Saya tunjukkan satu. Siap. Okay. Start presenting. Saya share yang lagi satu punya. Alright. Apa jadi kalau saya share yang ni? Nur Fatin baru masuk. Right. Okay, nampak tak skrin SolidWorks ni? Nampak tak? Okay, katakan drawing ni saya nak bagi dia ni adalah material dalam gold dalam bahasa bahasa Inggeris apa? Dia punya nama saintifik untuk gold. Aurum tak tahu, kita tengok ada tak So kita klik dekat sini okay, ni satu part ni kita klik dekat sini. Ini dia dah tentukan dia punya material apa. Kita nak tukar. Kita pergi edit material. Kita tengoklah. Okay. Steel, iron, aluminium alloy, copper, titanium, zinc, ada alloy, plastik, ada material. Kita tengok yang best sikit tengok ada. Material, ada tak? Cobalt, beryllium, pure gold ada nampak ni. So that's okay, katakanlah saya pilih gold. And then saya boleh apply. Kenapa dia besar ni? Okay, saya nak tak boleh pula. Sebentar sebentar. And apply, contohnya apply. Okay. Saya close. Sekarang dia dah gold lah ni. Material dia adalah gold, pure gold, mask. Kalau yang dalam tu dia nak suruh kita setting dalam job sheet tu, dia suruh kita setting aluminium alloy dekat sini lah. Cari aluminium alloy ni, sini. Aluminium alloy 1060 yang ni. Dekat dalam job sheet tu. Dengan ketumpatan 2700 kilogram ataupun 2.7 gram per millimeter cube. Kalau kita convert lah tak sama je gram per millimeter cube, yang ini kilogram per meter cube. Okay. Ada banyak material. Kamu kena specifykan material ni supaya at the end nanti kita boleh dapatkan dia punya GSIM ataupun mass yang betul. Approximately dia ada tolerance berapa 0.01 tu. Okey, tapi janji yang depan itu betul lah So itu pertama. Yang kedua, make sure your drawing tu dimension dia ikut actual apa yang telah diberikan. Berapa mm panjang lebar semua tu kan. Kalau tidak, kalau silap sikit saja pun dia akan membawa kepada GSIM yang salah. Mass yang tidak tepat. That's why kita kena specifykan betul-betul. Tak kisah sama ada kamu sebelum kamu nak lukis, kamu tentukan dulu dia punya material, ataupun tengah lukis pun tak apa, ataupun dah sudah lukis pun tak apa. Janji kamu sebelum kamu buat evaluation tu. Macam ni kan. Saya dah siap ni. Kita pergi dekat evaluation. Kita akan pergi mass properties. Bila klik mass properties ni, dia akan keluar. Kat sini pula dia keluar. Nampak ni. Dia akan keluar mass properties. Nampak ni dia akan ada mass dia berapa. GSIM dia. Berapa. Macam ni gold ni kan.
Inilah dengan drawing yang kita yang dah ada ni, yang dah dilukis ni, 1, 2, sekilo lebih ni, 1233.04 gram. Alright, ini dia punya coordinate adalah default. Default. Kita boleh specifykan pusat dia, coordinate dia. Kat 000 tu dekat mana. Kalau macam ni, kalau default tu by default kita gunakan origin yang kita mula-mula drawing tu lah. Kalau kita nak recalculate lah macam tu. Right, ini cara untuk mendapatkan GSIM untuk apa nama ni, untuk satu part yang kamu lukis. Faham cara dia pergi dekat evaluate and then pergi dekat mask properties. Mask property dia akan keluar dan kamu boleh tengok dekat sini result dia. Okay, ini untuk kaedah dalam job sheet keempat. Right. So yang lepas saya ditinggalkan kerja kan. Okay, yang itu tapi saya tunjuk je lah dia sebenarnya berkaitan dengan offset. Okay, let's say offset ni dia sebenarnya lukisan yang asal kita nak draw balik dengan satu offset. Offset ni adalah satu different ukuran yang perbezaan ukuran antara lukisan yang asal. Let's say tengok balik group WhatsApp tu saya ada bagi ada 3 keping gambar yang macam ni macam ni yang lama ni. Kita akan buat offset dia. Macam ni saya cuba nak apa nama ni, kalau saya share semua screen, entire screen, oh dia keluar screen 1, screen 2 pula. Boleh lah. Okay, screen 2, okay, tak apa. Ni saya try masuk kat sini. Tak boleh. Okay. Okay, ini nota dia ni Alright, sekarang ini kita nak cuba buat offset entities. Yang ini macam mana kita nak draw atas ni, sebab apa? Kita nak modify lukisan asal ni macam ni ke bentuk yang bawah ni. Yang asal ni lukisan asal macam ni. Tapi kita nak modify dengan menggunakan offset quantities. Dia punya function dia punya features. Kita nak buat ni satu pocket dekat tengah-tengah ni, macam ni, lubang. Kita panggil pocket Dan juga kita buat satu lubang di kiri dan kanan ni. Juga dengan offset 2 mm. Yang atas ni offset 4 mm daripada gambar raja asal. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Offset, bukan 4, 3 mm offset. Kita draw dekat atas ni dengan menggunakan offset entity. Offset entity maksudnya dengan lukisan yang asal lah yang ada. Yang dengan feature asal ni 3 mm. So, kalau kita tengok kat sini, dekat sinilah. Dekat atas permukaan ni lah yang kita kena draw Klik kanan kat atas ni, sketch. Bila sketch saja dia akan pergi macam ni lah. Kita pergi kepada offset entity kat sini. Offset entity, nampak? So, jarak dia adalah 3 mm. Kita masukkan 3 mm. Yang asal ni 10 mm. Tak mau kita pergi 3 mm saja. So, 3 mm. Tapi dia berada di luar apa yang kita kena buat sekarang ialah kita kena klik reverse direction. Reverse direction dia akan pergi masuk ke dalam macam ni. And then, okay. Bila okay, dah adalah setiap drawing dekat dalam dekat permukaan ni dengan offset sebanyak 3 mm. What next? Selepas tu kita kena extrude ke bawah untuk buat pocket Untuk buat pocket, tebuk. Offset from surface 10 mm. Select hidden face using select others. Okay. Maksudnya 10 mm ni daripada bawah daripada bawah, surface bawah. Bukan daripada atas. So maksudnya kita kena gunakan from surface offset extrude cut tapi offset from surface. Kita guna yang tu. Okay. Tengok ni. Kita pakai features extrude cut tetapi kita pakai from surface. Extrude ni offset from surface. Nampak ni? Kita pilih
Yang biasa kita guna blind, true all both, kan? Kali ni kita pilih offset from surface. Offset from surface, dia minta kita pilih surface yang mana, dari mana, 10 mm tu dari mana, kan? Dia kata tadi, kita kata 10 mm, tapi surface yang mana? Surface yang dari bawah ni. Bawah tu maksudnya, ni bawah ni, kita tonggingkan dia. Surface ni, bawah daripada bawah ni. Nampak? Daripada surface bawah ni. 10 mm daripada surface bawah tu. Nampak dah dia punya preview dia, nampak ni kan? Yang kuning tu. Tu maksud dia. So tiada draft, tiada sudut draft. Kita boleh proceed lah untuk buat pocket. So okey saja dia akan tembuk perak. Nampak tu. Dia akan tembuk Okay, ni features untuk extrude cut from offset from surface kita guna tu. And then next, what happen? Okay, kalau kita nak measure check kita nak measure ketebalan ni betul ke tidak, kita boleh measure. Kita ambil sini mana function ni? Kita evaluate, measure. And then measure, kita measure lah surface ini dengan surface ini. So nampak distance dia adalah, nampak ni adalah 10 mm. Betul lah. Betul lah maksudnya. Dia tak tipu lah Okay. Right. Kita measure Next is kita buat create new sketch. Okay, dekat lubang yang belah kiri ni dengan offset sebanyak 2 mm. Kemudian kita simetrikan dia. View as normal. Maksud dia kat normal, kita view normal. Create a geometry using offset entity. Use a cut extrude through all. Maksudnya kita ada draw satu apa nama ni? Dekat nombor ni ada reference satu reference dulu supaya kita boleh mirror, offset tu nanti. Okay, kita tengok lukisan ni ada tidak dia punya reference dia. Kita view bahagian depan. Sini. No. Yes. Tengok originnya di situ. Tak ada so kita buat sketch sikit, kita buat reference, center line. Select a plane. So kita kena cari plane jugalah. Plane di sini kita pakai right plane right plane, kita draw lah sebagai reference. Jangan risau, kita sebagai reference sahaja. Okay. Ini sebagai reference dia tak akan masuk, dia tak akan apa nama ni mempengaruhi kita punya kita boleh hidden kan dia, tak masalah. Tapi ni sebagai rujukan saja sebab dia garis titik-titik. Okay, and then kita buat drawing offset 2 mm dekat sini lubang ni So kita ambil sketch. Okay, mana ni? Kita klik kat sini dululah. Klik kanan and then sketch. And then kita ambil offset entity. Offset entity sebanyak 2 mm kan, tak silap saya. 2 mm. 2 mm. 2 mm. 2 mm. 2 mm. Dan dia tengok ni, dia berada di luar kan. Kita reversekan dia berada di dalam. Nampak? Okay. Okay. Nampak? 2 mm offset. Dan berada di situ. What happen next? Kita mirrorkan dia, mirror entity kan dia. Sebab kita nak sebelah sini pun sama. Untuk mirror ni kita kena satu paksi. That's why saya lukis ni tadi ni, paksi yang tengah-tengah ni. Supaya dia boleh pantulkan ke sini, mirrorkan dia. Kita klik mirror entities.
Entities to be mirror, ya kita yang inilah. Yang kita nak offset tadi, offset yang kita dah buat tadi tu. Tak jadi. Clear. Oh, sendiri habis semua. Pilih balik. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then mirror about, kita ambil ni tadi ni yang kita lukis tadi, sketch 7. Tak boleh. Buat tak boleh. Mirror about tak boleh, sketch 7. Okey, jika tak boleh sketch 7, kita pilih front plane lah, front plane. Tu dah boleh. Dia berada di sini, nampak tu. Okey. Okey. Sekarang dia dah ada kiri dan kanan, nampak? Alright. And then barulah kita boleh features, extrude cut through all. Tengok dia punya ni. Kita offset. Okay, cut, extrude through all. Maksudnya kita tebuk lah. Dengan offset 2mm tu kita tebuk, tembus ke belakang. Tembus ke belakang. Okay, ni blind, tak mau kita through all. Okay. Nampak tu. Tembus. Siap. Kita buat satu pocket, kita dah tembuskan. Ini kita menggunakan function offset. Offset. Sikit saya pun ni tak guna punya. Okay, tak guna, kita boleh delete lah ataupun hide lah. Tak masalah pun. Delete. Okay. Siap save. Inilah kita menggunakan offset entities. Kalau kita gunakan satu lagi tu, convert entities, dia akan copy sebiji lah. Sebiji entities tu tanpa ada offset, tanpa ada different distance, different dimension. Kalau offset ni ada different dimension. Kalau kita sketch kan dia ada convert entities, nampak ni. Convert entities. Okay, ada soalan tak tentang offset entities? Soalan tak? Kalau tak jelas nanti boleh cubalah. Buat simple part, tak kisah part apa-apa pun. And then nanti kamu buat offset. Let's say lah katakanlah tak nak susah-susah ke kan. Kamu buatlah simple. Kejap saya confuse, saya punya yang monitor belah sini ni kenapa kecil? Kenapa tidak? Oh, dia di sini. Okay. Oh, alright. And save. Okay, let's say kalau kamu nak buat yang simple part, tekan kita nak draw pada front plane ataupun top plane. Draw. Okay, buat segi, tak masalah. Buat je. Then extrude. Berapa tak kisah. Let's say kamu nak tembuk sikit sini. Klik kanan sini. Sketch. Ambil offset entities. Reverse direction. Ambil dalam katakan 3mm. Okay. Macam ni kan. Dah dapat copy dia punya ni. And then katakan nak extrude cut.
sikit lah, tapi jangan ni kamu restrict dalam beberapa dalam 5 macam ni contohnya dia akan buat pocket lah macam ni, nampak pocket macam tu. Okey, kalau gunakan sini, sketch kat sini, katakanlah sini kita nak convert entities. Convert entities convert entities. Convert entities dia copy sebiji. Maksudnya dia copy sebiji inilah. Itu dah dia copy nya. Nampak tu? Dia dah copy kat sini. Yang hitam ni nampak. Garisan hitam tu maksudnya dia, apa yang dia copy tu dah. Kan? Sebab kita copy kat situ tanpa offset convert entities ni. Dan kita boleh drag sebenarnya. Kita boleh drag dan drop entities yang kita nak, kita dah buat tu tadi. Kan? Macam ni. Okey, nampak ni. Yang entities yang kita dah buat tadi ni. Okey, tapi entity tu ada lagi kat sini Mak ni. Dia panggil sketch 3 Mak ni. Ni kita copy tadi, convert entities. Okay. Kita beza convert entities dengan offset entities. Ada dua beza dia. Offset entities, convert entities. Katakan dekat yang ni kita dah convert entities ni, kita nak extrude. Kita nak extrude, kita pergi features, extrude. Extrude lagi. Kita tambahkan lagi lah. Nampak ni. Contoh contoh. Kita dah convert entity tadi yang kita panjangkan. Kira macam copy lah, copy surface yang kita nak tu. Kita convert macam ni boleh juga ni sini. Ni. Sketch. Kita convert entities, di copy. Terus. And then apa yang kita dah copy kat atas surface ni kan. Features, kita kata kita nak extrude ke atas. Nampak? Kita tambah. Okey. Nampak? Macam tu lah. Okay, nampak Let's say saya tengok plane. Okay, plane ni saya buat satu copy lagi. Saya copy, saya tekan control dan saya klik front plane ni. Saya katakanlah saya buat sebentar dia punya distance ni berapa saya sekejap. Terus cancel dulu, saya nak tahu dia punya distance dulu. Distance-nya dari sini ke sini berapa? 52.69. Dah jadi payah ni. Okay, sekejap. Kalau saya buat macam ni saya tunjuk je. Klik kanan, sketch, and then no. Sketch. Convert entities. Sebentar saya try dulu. Convert entities.
Okay, mirror, offset entities, linear pattern, move entities. Okay, tengok move entities, move entities. Okay, kita boleh copy entities, move entities. Kalau move teruslah move. Move entities. Ke sini. Cuba from to. Entities. Entity to move. Ialah inilah. Saya cuba dulu saya cuba. Saya tak tahu lagi ni boleh tidak. And then from to starting point. Oh, point ke sana pula dah. Oh, ni saya tak pernah cuba lagi Oh, tak tahu ni. Cik Kamil. Aduh. Try jadi tak jadilah. Tak apa, yang ni kemudian saya explore dulu. Yang offset ni. Bukan offset, sorry. Convert entities. Convert entities supaya sebenarnya kita boleh copy ni and then pergi kepada apa nama frame ataupun frame lain kita boleh copy paste. Kita dah copy ni dan kita boleh ni. Kalau kita nak delete balik lah sketch yang kita nak buat tadi tu. Convert entities tu. Right, ni contoh contoh saja Okay. Right, and right. So, ada soalan tak tentang offset entities? Offset entities. Kalau tak ada soalan, saya teruskan ke assembly. Assembly Oh, dia jadi lain saya punya monitor ni. Sebentar. Oh, panjang. Macam mana jadi macam ni? Tak jadilah saya punya expand window ni. Okay. Jadi. Alright. Saya tunjukkan assembly Kali ni kita dah masuk assembly. Ingat dalam drawing kita ada 3. Kita lukis part. And then kita ada drawing. Drawing dan juga yang ketiga kita ada assembly. Kalau kita open new file, akan ada 3, betul tak ni? SolidWorks document akan keluar. Kalau kita nak lukis part, inilah. And then kalau kita nak buat drawing, kita ambil inilah. And then kalau kita ada nak buat assembly ni terdiri pada beberapa part. Kita combine, kita sambungkan menjadi satu assembly. Okay. So yang kita nak buat sekarang adalah assembly file ni let's say kita klik satu assembly file. Ini sebenarnya ni contoh yang ni saya akan bagi ni ialah contoh part yang kita dah lukis and then kita nak gabungkan untuk membentuk satu file yang dipanggil assembly file. Assembly file ni terdiri daripada beberapa part yang kita dah lukis. Dalam kes ni kita assume kita dah lukis dan kita nak combine, kita nak map, kita nak assemblekan dia into one assembly file. Okay, and then kita klik assembly lah. Okay, automatically dia akan keluar lah apa nama ni. So dia suruh kita masukkan part-part yang ada. Okay, so saya explore. Semalam saya tengok lesson 14.
Apa assembly saya mesti ingat assembly yang mana sekejap kita tengok assembly ambil satu example assembly watermark assembly collision mate. Kita buat ni dulu mate. Exercise 55. Lesson berapa? Lesson 13. Okay. Lesson 13. Exercise mate. Okay, right. Say kita ambil base tadi di mana tadi? Clip grinder mates. Di sini. Sayang sikit. Kita ambil dulu base. Okay, let's say ni dalam satu assembly file ni dia terdiri daripada beberapa part. Ni pertama ialah yang biru ni adalah base. Yang kedua ialah end connect. End connect yang warna inilah. Ini ni. Warna hijau cair ni. Kiri dan kanan, atas dan bawah ni. And then yang ketiga adalah brace. Brace ni yang warna hijau ni. Yang melekat pada end connect. Nampak ni. So in this case, kita akan assemblekan part-part ni membentuk satu assembly part macam ni. Mula-mula kita masukkan base dulu. And then kita masukkan end connect. Kita locate end connect ni pada di atas base dengan jarak 10 mm daripada tepi. Yang ini selari, yang ini dengan face bawah ni dengan jarak 10 mm. Okay. Kita buat satu-satu. Kita buat ni dulu Kita masukkan base, rectangle base, masukkan dulu. Klik. Okay, base. And then kita masukkan balik pergi assembly, insert lagi komponen. Kita masukkan end connect. Open. End connect. And then lagi satu, apa nama tu? Brace. Brace. Right. Brace. Cukup. Tak cukup lagi kan? Dia end connect dengan brace ni dia pakai dua-dua Tapi senang je nak copy dia. Tekan control, drag the mouse tu dia akan ni. Tapi sebelum saya nak copy, saya nak betulkan lokasi dia dulu Klik kanan supaya senang nanti bila kita copy dia terus. Maksudnya taklah banyak kerja kita nak ni. Kau klik kanan, pergi move with triad So kita pusingkan sikit supaya mudah sikit kita nak make nanti. At least senang sikit lah Ini pun sama. Ini klik kanan, move with triad, pusingkan sekejap. Ini macam sekejap move with triad. Taklah. Susah sangat kita nak tadi. Kita macam ni. Tak kisahlah mana-mana ni Tengok dia punya lukisan. Macam tu Lebih kurang Okay, baru kita copy lah. Kita klik, kita tekan control. Jangan lepas. Kita klik komponen ni, kita drag, tarik je. Ini pun sama, kita tekan control, tarik. Copy. Macam tu senang. Alright, komponen dah cukup, tinggal nak kita buat mat je. Mat ni adalah kita lekatkan ataupun kita assemble mat mat. Sekejap saya Sekejap. Kelas sekejap saya pergi toilet sekejap Sebentar je.
Kena buat. Aduh. Nak hari-hari meleleh lah hidung. Aduh. Okey. Bukan kursus lah, kelas. Aduh. Okey. Sorry. Sekejap Sekejap. Saya balik. Share entire screen. Screen 2. Okay. Alright. Kita dah ada apa nama ni, part kita dah copy semua tadi, dah lengkap, dan kita buat assemble lah seperti yang digariskan, diarahkan macam ni. Right. Pertama sekali kita locatekan end connect ni pada atas base ni. Kita buat tu dulu. Kita jangan hiraukan yang lain. Kita connect dia supaya berada di atas. Atas. Okey, kita buat dulu. Yang ini mesti ada atas ni. So yang atas ni ada surface ni. Satu. Dan tinggal lagi satu ni kat sini. Dia akan keluar ni kan. Ni sebenarnya adalah menu untuk mate. Ataupun kalau kita tak nak buat macam ni, okay, saya escape balik. And kita klik sini, mate. Sama je fungsi dia. Klik mate, dia akan keluar menu macam ni. Apa yang nak di-mate-kan ni, kita pilih surface dia. Yang ini dengan yang ini. Nampak mate. Kita pilih coincide. Okey. Jadi dah berada di atas. Tapi kita masih boleh gerak-gerakkan lagi, tapi dia berada di atas lah antara surface dia. Tapi tak kira dia berada di, tapi kita boleh gerak-gerakkan lagi sebabnya kita tak tentukan lagi kat mana dia. Kita kena tambahkan mate tu and then kita kena tambah lagi lah kat sini Ini dengan ini mesti selari tu tak? Yang ini dengan yang ini. Coincide. Nampak tu. Coincide. Okey, nampak. Ini dengan ni dah selari dah. Tapi kita masih boleh gerak-gerakkan dia lagi ke kiri dan ke kanan. Kita dah lock dia berada di atas surface ni, dan saya terpilih pula. Ini saya okey dulu. Kita dah lock supaya dia dah ada atas ni. Kita dah lock dia selari dengan sisi ni. Tapi kita boleh masih gerak-gerakkan lagi sebab kita tak tentukan dia lagi dekat mana dia nak kita nak locate dia sebenarnya. Tapi menurut apa nama ni, arahan nombor 2 ni, dia berada 10 mm dengan sisi ni lah. Sisi ni dengan sisi ni. 10 mm So that's why kita kena pilih lagi mate. Pilih sisi ini dengan sisi yang ini dengan jarak jarak sini 10 mm. Nampak daripada ujung 10 mm. Okay, and then kita nampak tu. Okey lah. 10 mm. Tak percaya kita boleh ukur macam biasalah, evaluate. Kita measure sisi ni dengan sisi ni, berapa dia punya distance. Nampak tu 10 mm. Betul lah maksudnya betul. Okay, and then the second one, yang belah sini pun samalah. Kita kena buat kita kena buat sama, benda yang sama. Kita mate, assemble, mate. Surface di atas ni dengan yang sini. Berada di atas kan? Okey. Lepas tu yang ini dengan yang ini. Okey. Ataupun sini pun boleh, sini pun boleh. Dua-dua boleh. Okey. Tapi kita boleh gerak-gerakkan lagi lah sebab kita tak specify the distance from, tapi ni kita mate lagi. Mate. Face. Ni face mana ni? Tak mau clear. Ni dengan ini.
Tapi dengan ada distance, kita kena pilih distance kat sini sebanyak 10 m. Okey. Baru dia fix. Kita tak boleh gerak-gerakkan lagi dah, nampak tu. Kita tak boleh gerak-gerakkan lagi dah. Dia dah fixkan dia. Alright. So sekarang apa lagi? Yang hijau ni. Embrace. Apa nama dia? Brace. Brace dia kita kena letak berada di tengah-tengah bulatan ni ataupun antara sisi tengah-tengah, senang cakap tengah-tengah end connect ni lah. Antara sisi tepi ni. Sisi ni dua ni. Dia berada di tengah-tengah. Macam ni kita nak buat ni. Kita boleh ambil coincide dengan plane. Tapi between plane ataupun width match, kita panggil width match. Coincide dengan plane ataupun width match. Kita tengok plane dekat mana dia? Plane dia. Plane sekarang front plane dia dekat sini. Oh, jauh daripada plane. Top plane dekat situ dan right plane dekat sini. Jauh daripada plane Jauh daripada plane. Kalau nak buat balik satu kerja kan plane, boleh sebenarnya kita buat plane dekat tengah-tengah sini and then kita makekan dia refer kepada reference dia adalah plane. Kita pakai front plane pun boleh. Tapi satu kerja lah, kita kena buat satu plane yang baru kan. Kita tak nak guna plane, kita guna width mate. Width mate yang cara ni. Yang ni width mate. Width mate. Macam mana width mate ni? Width adalah lebar dia. So kita akan pakai lebar ni lah. End connect ni. Lebar end connect ni. So kita pertama sekali kita rapatkan dulu lah yang ini dengan yang ini komponen yang ini. Okay, mate ini, surface ini dengan surface ini. Mate dulu. Okay. Dia dah mate kan. Tapi ke atas lah. Yang ini kita kena mate kan. Bawah-bawah ni. Ini dengan base ni. Mate bawah. Okay. Tapi tidak berada di center sekejap. Betul aku buat ni. Salah Salah. Ini ke sini ini ke sini belah sana. So tadi cell mana mate tadi? Sini kan. Yang ni mate kat sini, okey. Yang ini mate mate ni yang salah. So kita boleh delete yang ni. Delete mate yang ni. Okey, yes. So kita boleh tarik dia. Kita mesti kena sekarang dah ada kat atas ni, atas base okeylah, kita boleh gerak-gerakkan, tak masalah. Cuma kita nak lekatkan face ni dengan sini. So kita kena gunakan mate lah. Mate ini dengan ni. Okey. Nampak tak? Tapi dia tak center nampak tak center kan. Apa yang kita kena buat, kita gunakan advanced mate width klik advanced mate. Tadi pakai standard standard. Sekarang kita klik advanced dan kita cari width. Width ni reference di tengah-tengah antara dua jarak yang kita tentukan. Kita klik width ni. Pertama kita tentukan komponen yang kita nak width yang kita nak specify tu. Pilih komponen ni 1, 2 dan selection dia adalah kat sinilah. Embrace ni. End connect ni. 1 dengan 2. Tu automatic dia bagi tengah-tengah. Nampak? Kemudian okey. Nampak? Begitu juga dengan yang ini. Satu lagi ni. Ini standard dulu. Bagi standard. Make kan supaya dia berada di atas base. Ni. Dengan. Ni. Okey. Tarik belakang sikit. Kemudian yang ini. Ni. Dengan. Ini. Okey. Dan kita gunakan advance with ini dengan belakang ni dan yang ini dengan automatic dia. Automatic berada di tengah. Okey. Nampak? Siap. Siap satu assembly file. Salah. Macam mana tahu salah? Baru perasan salah kan?
Okay, tengok drawing ni. Drawing ni sepatutnya dia mesti macam tu. Yang kecil ni, sisi yang kecil ni bertentangan dengan yang kecil ni susah lah. So yang ni terbalik So kita tengok yang history mate ni. Sini silap. Mana? Sini silap. So ni kita delete. Delete. Okay. Alright, kita mate satu lagi. Mate. Yang ini mesti dengan yang ini. Reverse. Reverse. Okay. Okay. Siap. Siap satu assembly file. Okay. Dah siap ni, kita kena save file, save as. Bila save saja, dia akan ada nampak ni, assembly.asm ataupun .sldasm, SolidWorks assembly file. Kita save je lah. So ingat kita ada tiga jenis file dalam SolidWorks. Part file, iaitu part setiap part tu, .prt ataupun SolidWorks part. And then yang kedua ialah drawing part, .dwg ataupun sld.dwg and drawing. And then yang ketiga ialah assembly file. Ni yang tadi kita buat ni adalah assembly file .asm ataupun sld.asm, SolidWorks assembly file. Okay, yang ini dia punya ni, salah satu contohnya lah. Right. Dah siap, kita save. Kita save. Okay, ada soalan tak tentang assembly yang ni? Assembly file yang ni? Kita tengok lagi satu. Kita tengok lagi satu. Yang ni exercise 56. Grip grinder. Okay. Alright, dia ada satu base. And then ada 3 komponen. Dia ada ni 2. Okay. Slider. Second copy of slider. Dia ada 2 kena pasang. Kemudian kita ada sub assembly, crank assembly. Okay, crank assembly. Maksudnya tadi atas ni adalah satu assembly file. Yang ini untuk komponen base. Komponen base. And then sub assembly tu, open a new assembly file. Kita kena buat assembly untuk ini beberapa komponen ni. Dia ada handle. Dia ada knob. Ini handle, dia ada knob. Dan ada screw, truss head screw. Dan juga mission screw. Okay. Masukkan semua screw tu. Kita dah siap assemble macam ni. Kemudian kita importkan balik sub assembly tu. Kita assemblekan dua assembly file tadi ni ke dalam ni. Kedua ni. Make the crank assembly to the sliders. And then turn the crank. Boleh turn The movement of the knob follow an elliptical path. The movement of each slider traces the major and minor axis of the ellipse. Okay, ni dia nak assemble ni ada 2 part Okay. Kita buat ni yang dulu, crank assembly. Cuba kita cuba dulu crank assembly. Ni exercise berapa tadi? Exercise 56. Crank assembly. Open. Assembly file. Kita masuk dekat lesson. Exercise.
Apa benda tadi ni? 56 grip grinder. Okay, handle. Handle satu. Lepas tu knob. Lepas tu machine screw satu, and then truss head screw satu. So ada berapa semua tu? Machine head screw ada satu, ada dua. Ni ada dua machine head screw dengan truss head screw satu. Okay, right. Pasal ni warna dia lain pendek. Truss head screw, machine screw. Ni macam panjang. Lain macam tak sama lah. Sebentar. Macam tak sama. Sekejap tengok lain. RH screw dengan truss head screw, dua tu saja. Rasa lah. Kita try Sekejap. 4.17. Satu. Saya nak measure dia punya dimension dulu. 3.3 3.5. Oh. Sekejap. Ini 2.51. 2.51. Okay. Alright, kita try dulu. Tak apa, kita cuba dulu Yang ini dia ada configuration baru saya perasan.
configuration antara part ni. Configuration tu ini 0.5. Sebentar. Saya kena buka part lah, part file. Assembly file. Dah. Open file. Grind assembly. Okay, saya tengok dia punya configuration sekejap. Yes, dia ada configuration panjang dan pendek. Patutlah. Mission screw. Alright, yang ini dipakai truss head screw. Truss head screw yang kita nak sekarang ialah long 0.5 long configuration. Truss head screw. Okay, yang ini RH mission screw kan, RH yang bawah. Sekarang yang RH mission screw ni kita pakai 0.625 long configuration. 0.625 letak sini, 625 long. Di sini. Kita kena pakai yang ni. Baru betul. Okay, kita pakai yang ni. Kita save dulu. Save. Okay. Dan lagi satu kita open truss head screw. Truss head screw kita pakai configuration 0.5 long. 0.5 long. Configuration 0.5 long. Yang ni. 440 kan? Okey, 440 8 hingga 32. 8 hingga 32 0.5. 32 size. 832 ni 0.625 ke 0.6225 betul tak? Sekejap. Ni. Okey, ni close, tak apa. Close. And then kita save dulu. Yang tadi tu, sekejap. Banyak sangat file buka ni. Okey, yang ni tadi ni. Alamak. Kat sini pula ada muncul ni. RH mission screw ni kita pakai 440.625. 440.625. Okey, ni betul. 440.625 long. Okey. Right. So, ini save. Ini save Ini saya nak save. Then lagi satu file kita pun save juga. Okey. Ini jadi besar macam ni pula. Okey. Save. Ini saya nak close Kita close. Okey. Okey, ini save. 832.625
betul Truss head screw. Truss head. 832.5. Okay, betul. Save. File terus. Alright. Okay, saya rasa dah betul kot. Belum lagi Masih tak betul lagi tu. So, yang ni kita dah tukar. Kita update boleh tak? Update. Dia sepatutnya kalau kita tukar dia punya configuration, dia akan update kat sini sebenarnya. Update kat sini. Ataupun kita nak kita buat balik pun dia akan automatic, ini kita tak payah close Kita buat balik. Okay. Open a new assembly file. Kita masuk balik yang kita dah save tadi kan. RH handle 1. And then kita masukkan screw tadi tu. Transmission screw, kita masukkan 1. Lepas tu kita masukkan lagi truss head screw 1. Okay. Yang lebih kurang kan? 2 tu, 1 yang pendek. Sini ada 2 Okay. Tegakkan sikit, senang sikit nanti. Ni kita pakai 2, yang ni pakai 1. 1. Okay. Lagi 1, yang ni kita boleh copy lah. Kita copy. Lagi 1 kita masukkan tadi ialah knob. Knob dia. Baik. Okay. So, kita nak matchkan dulu yang ni untuk menjadikan satu assembly file tadi Okay. Yang pertama ialah kita masukkan inilah kot, ini dengan ini kan. Cuba kita mapkan. Kita mapkan dia dulu. Tangent concentrate. Tu. So concentrate. Okay, ini pun sama dengan sini. Buat concentrate. Okay. Tapi tak masuk habis tu. Dia tak masuk habis, kita kena map lagi 1. Sini. Ni dengan surface ni. Coincide. Begitu dengan yang ini bawah ni dengan yang ini. Coincide. Right. Yang ni pula. Yang ni. Lubang ini dengan lubang yang ini kita kena concentrate dulu. Concentrate. Kita naikkan dulu tak apa. Naik then yang ini dengan yang ini kita concentrate. Concentrate. Okay. Yang ini surface bawah ni. Ni dengan yang ini. Concentrate. Okay. And then surface bawah ni dengan surface yang ini kita buat concentrate. Siap untuk assembly Okay, yang ni kita save sebagai apa tadi dia cakap? Kita savekan sebagai crank assembly. Crank assembly. Kita save sebagai crank assembly. File. Save as. Sebagai crank assembly. Crank. Assembly. Assembly. Right, so kita buat new assembly file lagi. New assembly file. Okay. Kita masukkan base.
Oh ni crank assembly dah ada kan. Tapi kita tak nak, kita nak masukkan base Browse base. Ni crank assembly kita dah siap tadi kan. Kita masukkan base ni. Masukkan base. Okay. And then kita masukkan skru tu. Apa benda tu nama tu? Apa benda nama dia ni? Slider. Slider 2 ni kita pakai Slider. Add slider. Okay. 2 biji slider tu kita masukkan. Slider. Okay. Ada 2 biji slider. Kita masukkan satu kat sini, satu lagi kat sini, tepi ni. Copy. Satu kita matkan. Yang ni supaya kat sini slot bawah ni. So yang ni kita kena pusing lah Okay, yang ni masuk kat sini, slot tepi ni. Ni kan. So first kali yang ni kita pilih face yang ni dengan yang face ni lah. Inside. And then kita pakai width pun boleh ni, width Sekarang ni dia boleh gerak-gerak lagi kan, yang ni kan. Boleh gerak-gerak lagi ni. Yang ni kita kena buat dulu yang ni tepi dengan tepi ni. Sebab dia yang ini dengan ni. Ni dengan ini kita kena buat parallel. Parallel selari. Bukan parallel, silap ni. Kerana tak mau. Ini tak mau. Kita buat coincide lah. Coincide boleh. Okay, kita nak masuk dalam slot ni kan. Apa yang kita kena buat? Kita pakai width pun boleh. Width. Kita buat mate. Advanced mate. Kita pakai ni delete dulu. Kita pakai width. Ambil surface yang ini. Sekejap. Kita ambil surface yang ini. Dan ini surface yang ini. Kita lagi surface, kita ambil yang ini. Dan satu lagi surface, kita ambil yang ini. Automatic. Kan? Okay, begitu juga yang ni Yang ni kita buat mate standard dulu. Okay, yang ini dengan ini. Okay. Tapi boleh gerak-gerak lagi dia berada dalam ni. And then ini dengan yang ini coincide. Dia boleh gerak-gerak lagi ni boleh gerak-gerak lagi. Okay, so kita buat advance with surface ini dengan sebelah ni, reference dia ini dengan ini. Automatic. Okay. Alright. Siap, baru kita masukkan tadi yang kita buat assembly tadi, crank assembly tadi. Insert component, crank assembly kita masukkan. Okay. Kita masukkan skru ni ke dalam 2 biji ni. Okay. Tengok betul tak? Dah siap, kita akan masukkan kedua-dua ni. Make the crank assembly to the slider. Slider. Oh, saya ni silap Yang ini saya tak seharusnya buat dia selari dengan tepi tu, nanti tak boleh adjust. Okay, saya kena yang salah satu mate tu yang selari ke tepi ni, saya kena delete dulu. Otherwise nanti tak boleh nak screw ni, tak boleh adjust. Saya kena delete saya tersilap. So kat sini yang bahagian mate tu kita kena check balik. Yang ni dengan yang ini. Satu lagi yang ini tak silap saya. Bukan. Yang ni. Ni kita kena delete sebab nanti tak boleh bergerak nanti dia. Tak boleh bergerak Okay, yang ni delete. Dengan lagi satu. Dari sini delete. Okay, yang lain okey lah.
Sponsor ni boleh bergerak lah nampak ni. Dia boleh gerak. Ni bersama, boleh gerak. Okay. So, sekarang saya nak matkan screw ni dulu. Ni ke sini. So, saya masukkan ini. Kita test test dulu ni. Okay, dengan ini. Dengan ini. Kita buat concentrate. Jadi apa? Kalau concentrate. Dia macam tu concentrate. Tapi kita boleh gerak-gerakkan lagi. Concentrate boleh kita gerakkan ke atas. Ini boleh pusing-pusing lagi ni mak. Okay, satu lagi ni, yang ni dengan yang ni, bulatannya ni kita buat concentrate juga. Concentrate. Oh, ke situ pula jadi. Reverse direction. No. Control Z. Sekejap, saya nak betulkan dia punya apa nama ni. Ni. Kedudukannya. Aduh. Sebentar ya juga ni. Nak nge-adjust ni sebab benda dah melekat. Okey. Sekejap saya cuba. Benda ni bukan senang. Dia kena betul-betul. Okay. Try, kita cuba dulu, Ni dengan yang ni. Jadi tak? Concentrate. Okay, jadi Alright, tapi kita belum masukkan ke dalam Concentrate and then kita kena masukkan dalam lah. Yang ni face dengan face ni lah. Face ni dengan face ni. Face bawah ni. Yang ni dengan lagi satu face bawah ni. Kita cuba. Kan? Face dengan face. Sebab dia rapat kena rapat. Okay. Ni dengan ini. Ni. Ni dengan ini. Okay. Try. Okay. Tu okey tu. Okay. Nampak tu. Dia boleh gerak-gerak mak boleh gerak-gerak. Sini boleh. Sana pun boleh. Nampak. Siap satu assembly file lah. Okay. Jangan lupa save file. Save as. Rebuild dulu. Okay, sekejap. Kita rebuild dulu. Ni ada error ni. Crank assembly. Oh, sebab kita ada pemilihan pertukaran tadi. Configuration tadi tu. Jadi error sikit. Crank assembly. Rebuild error. Dekat mana crank assembly? Sebentar. Saya open balik crank assembly. Open balik. And then rebuild. Truss head screw. Rebuild error. Truss head screw yang mana? Truss ini. Open part. Okay, open part. This sketch contain dimension in relation to the model geometry which no longer exists.
longer exist. How come? Cut extrude ni tak mau. No longer exist. Cut extrude. Ini berkaitan dengan origin dengan plane 1. Dengan kaitan dengan mirror. Okey, tak apa. Saya delete terus. Tak ada kaitan ni pun. Saya delete je. Yes. Tak masalah. Sketch ni pun tak ada kaitan. Okey, ini ada ni. Sketch 4. Delete. Okay, so try rebuild. Ada equation pula. Sketch 4 ni Kenapa sketch 4 contain dimension or relation that model geometry no longer exists? Deleting the dangling sketch. Boleh pakai equation tak dah. Means tak boleh delete pula sebab ada equation ni berkaitan, dia berkait-kait lah antara ni part dia. So saya pun assembly file tadi okey dah, cuma part ni, satu part screw ni. So kita kena buat modification nak menghilangkan error ni sebab dia ada kaitan nampak ni. Ada equation, pakai equation nampak ni. So equation table. Equation table. Point 5 D base 1 extrude plus D1 join. Sketch 4. Dangling color. Edit sketch. Dangling color. Pilih satu-satu kan Yes. Alright, saya kena delete tadi sebab dia mengganggu. Kemudian save. Balik semula, rebuild and save. Okay. Dan yang ni kita kena buka yang tadi. Yes, dia akan boleh. Sebab dia akan boleh ni lah. Alamak. Tak ada error lagi sepatutnya. Tak ada error sebab saya dah delete tadi sketch yang mengganggu dia tadi tu. So should be okay lah sepatutnya nampak ni. Right, ini menunjukkan kita punya assembly part ni dah berjaya. Okay. So jangan lupa file, save as. Rebuild, save it, save and okay, reboot and save the document recommended. Assembly.
Yang ini kita panggil assembly for, tak apa, assembly for. Okay, siap. Save all. Okay, siap assembly yang kedua. Okay, dia jangan pening kepala dia sebab ada banyak configuration tadi pada skru dia. Tu saya kena pilih skru berdasarkan ini tadi size yang diminta ni. 8 hingga 32 0.5 panjang dia ni 4 hingga 40 diameter ni. Panjang ni 0.625. Kita kena pilih configuration yang betul lah. Saya tak perasan ada configuration ni. Kalau tak ada configuration ni, terus masukkan je, terus assemble dia. Terus mate je. Kalau mate tu memang senang. Tapi sebab dia kita kena pilih configuration and betulkan sketch yang asal tu, tu jadi lambat sikit tadi tu. Ada dekat komponen, ada part dekat skru ni kita kena betulkan balik, edit, jadi masalah. Jadi lambat. And then should be okay. Bila dah assemble semua okay. Masalah. Okay, itu untuk permulaan kita mukadimah assembly. So nanti kita try lagi, ada beberapa contoh assembly. Ni gripper grinder kita dah buat. Okay, nanti kita akan cuba yang ni. Join changes. Yang ini nampak macam banyak sikit komponen ni. Nampak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 komponen, tak silap saya. 9 komponen kita kena assemble ke dalam bracket. Ini bracket dia. Changes. At the end nanti kita akan assemble. Kita masukkan semua. Kita boleh pusingkan crank ni lah. Ada banyak ni. 9 ke 10 sebab ada shaft dia, ada ni dowel pin ni. Okay. Ini kita buat minggu depan lah kot Nanti part-part komponen ni saya akan bagilah. Part-part komponen. Kalau nak draw daripada awal jadi lambat ni kamu kena draw knob dia, dia punya ni batang ni, shaft dia kena buat, dia punya pin kena buat, satu-satu bracket kena buat. Jadi lambat. Jadi nanti saya bagi part ni, tapi saya bagi version 2016 gitulah version ni. Kalau nak nukir balik memang jenuh lah, lambat-lambat. Bukan tak boleh, boleh je benda ni, tak susah pun, cuma ambil masa. Satu-satu part kena buat. Nanti saya bagi yang file yang dah ada setiap part ni. Kamu tinggal create new assembly and then try assemble dia. Okay, boleh kelas Okay, saya rasa cukup untuk hari ini dan kita yang mana belum siapkan job sheet, yang mana belum cuba lagi job sheet keempat tu, boleh buatlah beberapa latihan untuk mahirkan beberapa function ataupun features pada SolidWorks ni. Dia ada banyak tu features ni dalam sketch, dalam dalam assembly file dia tak ada features dah. Dia ada sketch dengan assembly layout ni je. So kalau kita nak buat tadi new tadi tu, kalau dekat part, yes dia ada features. Kalau kita klik new part, baru buka ada sketch, ada features. Dalam features ni pun ada banyak lagi yang kita tak explore, yang saya tak tunjukkan kamu. Sepertinya adalah, contoh di sini adalah revolve. Revolve ni saya tunjuk satu lah, simple revolve ni. Katakan kita satu draw dekat front plane ni. Saya draw satu benda. Saya draw je apa-apa. Okay, satu bentuk dia macam ni. And then saya nak buat. Okay. And then straight line. Then okay, saya dah buat satu drawing ni ni. Okay, saya ambil revolve. Saya putarkan sebanyak 360 darjah. Axis saya pilih ambil axis yang inilah. Dia akan jadi macam ni, revolve. Ini function untuk revolve. Dia
dia kita putarkan dia sebanyak 360 darjah ataupun kita nak berapa degree yang kita nak putar, ikutlah. Tu ni function untuk revolve. Ni biasanya untuk knob kita boleh buat ni lah. Dan kita boleh edit lagi kat sini kalau kita nak buat, contohnya kita nak buat shell face ni dengan shell sebanyak, shell ni kita macam kita buang isi perut ni katakan ketebalan kita nak dalam 3mm. Nampak? Dia akan dapat tu shell. Kalau kita nak tengok keratan rentas dia pun boleh ambil sini. Nampak? Di dalam ni semua kosong. Saya dah shell kan dia. Buang isi perut dia. Dia ada 3mm je tebal dia. Kalau tak percaya, evaluate, measure, markup. Measure. Ini dengan ini. So, 3mm 3mm. So, macam itulah function untuk revolve. Revolve. Sweep ni pun okey juga. Kita draw dia punya, kita ambil 3D sketch, kita antara satah dengan satah ni kita boleh merentasi dan kita boleh draw dia punya root tu based on sweep ni lah. Kalau kita lukiskan dia punya gambaran 3D dia. Begitu dengan lofted, boundary, boss. Ini advanced punya sketching. Advanced features. Kita panggil advanced features. Ini satu contoh untuk revolve. Okay, yang lain-lain ni macam rib. Ini banyak untuk part plastik kita buat rib. Linear pattern. Bukan linear pattern saja, dia ada linear pattern, circular pattern, mirror, macam-macam jenis pattern. Kita boleh duplicate. Contoh saya bagi. Ini untuk pattern ni. Kita katakan saya draw satu benda dekat sini. Kita buat bulatan di sini satu bulatan, letaklah dimension berapa? 4mm. Ini susahnya. Kita buat 6mm cukup. Okay, 6mm sini Okay, so saya nak buat circular pattern. Circular pattern. Exit sketch. Kita buat circular pattern. Circular pattern. Features yang kita nak pattern kan yang ini. Okey, sekejap. Sebelum tu kita bangkai dulu. Katakan saya nak tebuk. Ini kita buat extrude cut. Extrude cut, saya nak buat through all. Okey, satu. Nampak dia lubang Nampak tu lubang. Okey, saya nak saya nak copy ni. Saya nak copy semua ni. So saya nak buat circular pattern. Circular pattern. Features ni bukan ni. Okay, saya nak ini yang saya nak buat. Apa benda ni? Jadi extrude cut. Ini. Ni saya nak buat. Okay. Features. Direction dia. Kita pilih. Sebentar tadi. Origin tadi mana? Okay. Boleh tak pakai origin? Front plane Kalau pakai front plane dia nak tak mau. Kita buat lah. Boleh tak banyak-banyak sikit? Direction ni tak jadi direction ni.
Saya ambil sketch 1 punya direction. Jadi tak? Jadi. Kita pakai reference sketch 1. Patutnya kalau yang selamatnya kita buat satu apa nama ni, axis temporary axis, kita akan follow yang tu lah. Okay, yang ni kita akan buat banyak sikit lah. Then okay. Ini circular pattern lah, contoh macam ni contoh macam ni. Okay, ni contoh circular pattern. Kalau linear pattern macam tadi lah, ni linear pattern yang gambar ni. Kalau circular dia ada sudut lah, berapa darjah kebulatan. Okay. Itu je feature-feature ni. Kalau mirror macam biasalah, dia ada mesti ada satah tengah-tengah tu untuk kita pantulkan. Okay, boleh untuk hari ni kan banyak-banyak pending paling kurang ni kan. Okay. Okay, right. So stop presenting. Okay. Nanti cuba